menghasilkan AlCl4-. Okay? Okay, dia kata berdasarkan Vesper model, explain ataupun discuss geometri molekul untuk kedua-duanya. Geometri molekul untuk AlCl3 dan juga AlCl4-. Okay, dapat? Okay, that's why hari tu saya minta you all tengok video tu sebab penting. Daripada video itu, apa yang perlu you belajar adalah, awak kena belajar cara untuk melukis Lewis. Pertama saya guide awak ni dia punya guide dia. Guidance dia. Guideline. So yang pertama, apa yang perlu you buat adalah, awak ada dua compound. Awak ada AlCl3 dan AlCl4. Yang pertama adalah, daripada dua-dua compound ini, apa yang perlu you tahu adalah, awak perlu tahu Lewis structure untuk kedua-duanya. Take notes kat situ Awak kena tahu Lewis structure untuk aluminium Cl3 dan AlCl4. Saya tunjuk satu Lewis structure, actually awak kena belajar sendirilah Structurenya begini. That's why saya kata penting untuk tengok video tu. Bila selepas kita lukis, awak akan dapat bentuk macam ni. Ada tak awak dapat bentuk macam ni? Ni Lewis structure. Ada. Kan? Lepas awak dapat Lewis structure, hak ni boleh. Hak ni awak akan dapat bentuk dia macam ni bila awak buat Lewis structure. Saya bagi dah satu ni hak ni. Saya nak awak cari. Tunjukkan, show kat sini. Dekat Lewis structure ni, show how to draw Lewis structure dia. Dia kena buat pengiraan, dia ada pengiraan dia. So, kena tunjuk kat situ. Macam mana cara nak lukis. Kat situ ada markah. Yang kedua, daripada Lewis structure, awak akan dapat dia punya class of compound. Awak akan dapat class of compound. Awak cari apa class of compound dia. Saya bagi satu. Yang ini class of compound dia adalah AB3. Ataupun awak akan jumpa sama ada buku dia akan buat AB3 ataupun AX3. Hak ni cari. Lepas awak dapat class of compound, barulah awak boleh buat berkaitan dengan Vesper. Vesper teori. Daripada class of compound ini, dia ada kaitan dengan Vesper. Awak cari definition untuk Vesper. Dan juga apa kaitan Vesper dalam menentukan dia punya benda yang seterusnya. Yang seterusnya adalah yang keempat kan. Daripada Vesper ini, teori dia dan apa explanation dia, awak akan dapat molecular geometry untuk kedua-duanya. Awak nak buat dalam table pun tak apa, tak ada masalah. So awak akan dapat dia punya molecular geometry. So saya bagi tahu untuk AlCl3 molecular geometry dia adalah trigonal planar. Ada jumpa kan? Molecular geometry dan juga dia punya angle. Dan juga angle-nya. So, saya siap. Dia adalah trigonal planar dan sudut dia 120. Daripada Vesper teori, kenapa menjadi trigonal planar? Dia ada explanation. Faham? Boleh buat? So kat situ dah menjawab soalan yang pertama. Dapat? Yang kedua. Yang kedua,
Yang kedua adalah dia bagi dekat kita apa? 3 molekul kan? Dia bagi ada fluorine, ada HCl, ada H2O, right? Okay, betul? Lepas tu, setiap satu tu ada dia punya boiling point, right? Ada dia punya boiling point. Okay, F2 negatif 188.1 degree. HCl negatif 85.5 degree. Air 100 degree. So kalau awak tengok kat sini, boiling point siapa yang paling tinggi? Highest. Betul? Lepas tu followed by yang ni, kedua, yang ni yang paling lemah, boiling point dia paling rendah. Betul tak? Bila boiling point dia tinggi, dia ada kaitan dengan intermolecular force. Maksudnya intermolecular force dia paling kuat. Payah nak potong ikatan. Sebab itulah tenaga haba perlu supply banyak dekat dia. That's why boiling point dia tinggi. Betul? Awak dapat dah ni? Dapat. Okay. Dapat. That's why saya nak suruh awak tengok dulu. Awak buat. Dapat. Kalau saya terus explain, you akan blur. Okay, so kalau kita tengok kat sini, awak boleh buat dalam bentuk table boleh, awak nak buat explanation pun boleh, tak ada masalah. Okay, pertama apa yang perlu you buat adalah, yang pertama, awak cari dia punya Lewis structure untuk setiap satu. Cari Lewis structure-nya bagaimana. Saya bagi satu contoh. Yang ni bentuknya begini. Okay, dia ada cara nak buat dia. So cari yang ini, cari yang ini. Kenapa dapat bentuk macam ni? Dia ada calculation dia. So buat. Okay, yang kedua. Yang kedua adalah awak kena bezakan dia dari segi dia punya polarity. Okay, dia punya polarity. Yang ini, dia punya polarity macam mana? Dia adalah non-polar bond. Dia ada Non-polar. non-polar bond dan juga dia adalah non-polar molecule. Dia ni polar bond. Okay? Dan juga polar molecule. Okay, awak cari kenapa dia jadi polar. Okay, kenapa dia jadi tak polar. H2O, dia benda yang lain terus. Tapi dia adalah polar ke tak polar? Polar. Dia adalah polar, dia ada polar bond. Polar. Dia adalah polar molecule. Okay. Cari dekat sini. Kenapa dia apa yang dimaksudkan dengan polarity? Kenapa dia ni polar, dia ni tak polar? Dia ada reason. Cari So kena cari dekat situ. Ni guide, saya dah bagi guide dah ni Okay, yang ketiga. Reason dia. Okay, give a reason. Why? Reason kenapa you cakap dia polar tak polar? Non-polar. Okay, so reason maksudnya you kena explain lah. Lepas tu kena explain. Okay, awak jangan beban lah. Saya baru nak explain sebabnya saya nak you explore dulu. Lepas tu saya nak bantu awak untuk dapat markah penuh. Okay, lepas tu awak show dia punya intermolecular force. Intermolecular force. Intermolecular force dia. Untuk F2 ni, apa jenis intermolecular force dia? Saya bagi satu. Dia adalah, daya tarikan dia adalah secara dipole-dipole. Okay, cari yang ini, cari yang ini. Boleh? Lepas tu, mengapa awak kata dia punya jenis intermolecular force-nya begitu? Why awak kata intermolecular force-nya begitu? Ada markah di situ. Okay. Selepas itu, yang kelima. Show dia punya intermolecular force punya attraction. Maksudnya, lukis. Awak lukis FF, molekulnya begitu. Awak show dia punya daya tarikan dengan FF yang lain.
Okay. So tunjuk dekat situ. Inilah dia punya dipole. Sorry kelas. Sorry. Sorry, mesti awak blur. Mesti awak confuse. Not dipole. Yang ni London Dispersion Force. Betul tak? Betul madam. London. Betul. London. Pula. London Dispersion Force. Okay, so tunjuk dekat saya. Okay, kenapa, kat mana daya tarikan tu berlaku? So kat sini, dia adalah, kat sinilah wujud London Dispersion Force. Okay, tapi bentuknya bukan begini Untuk London Dispersion Force, bentuk ni salah tau. Ni salah ni. Ni salah. Dia actually yang lebih tepat, bentuknya begini. Okay, bentuknya macam tu. Okay, dia wujud temporary dipole. Okay, siapa yang dah baca, dah tengok video, awak akan tahu. Yang ni yang negatif, ni yang positif. Okay, ni F. Bila dia wujud temporary dipole, baru dia ada intermolecular force. Okay, so ini dalam keadaan biasa. Yang ni bila wujudnya temporary dipole. So cari apa temporary dipole tu. Dia ada reason why dia jadi macam tu. So kat sini wujudlah intermolecular forces, iaitu London Dispersion Force. Masa ni tak wujud lagi. Masa tu tak wujud lagi. Tak wujud lagi. Okay, bila berlakunya aruhan, so akan ada London Dispersion Force. Okay, cari dekat situ. Kenapa awak kata dia London Dispersion Force dan apa reason dia. So sini pun sama. Sini pun sama show. Dapat? Okay, boleh? Okay, so kalau awak buat semua ni, awak akan dapat full mark. Dapat tak? So cari. Tak boleh kan? Apa dia? Buat dalam kotak, lepas tu serangkan. Tak ada masalah. Boleh buat macam dalam table pun boleh ni. Dalam table ni. Tapi kena full sentence. Dalam table pun tak apa. Dalam point pun tak apa. Tapi kena full sentence. Okay, dapat? Okay, soalan ketiga. Cuba tengok soalan ketiga. Apa soalan ketiga? Soalan ketiga, dia suruh explain kenapa PCl5 tu kan? Kenapa PCl5 dia ada bond dipole dia dan polarity dia. Okay, dari segi bond dipole dan juga polarity. Yang ni pun sama. First kali, show Lewis dia. Yang kedua, guna Vesper. Okay, you akan dapat dia punya molecular geometry. Okay, daripada molecular geometry, dia semua ada kaitan Daripada molecular geometry, awak akan dapat dia punya polarity. Daripada polarity, awak akan dapat dia punya moment dipole. Okay, kat sini molecular geometry show dia punya drawing dan juga dia punya angle. Okay, so awak akan dapat moment dipole dia kan, and then reason dia. Dia adalah, saya bagi hint. Bila awak lukis, awak akan dapat bentuk dia macam ni. Okay, dalam bentuk Lewis ni, bentuk dia macam ni awak akan dapat. Dia ada lompeh kat ujung. Cari apa dia. Okay, tu Lewis dia. Nanti kelas dia awak akan dapat AB5. Okay, ikut Vesper awak akan dapat nama dia trigonal bipyramidal. Betul tak? Dapat cerita tak? Okay, awak akan dapat trigonal bipyramidal. Bila awak lukis, trigonal bipyramidal ni, dia ada 120 macam tu. Sudut dia 120 macam tu. CL. Macam tapak piramid tu, 3. Dia ada bucu kat atas 1, bucu kat bawah 1. Bucu ni sudut dia 90 degree. Awak akan dapat bentuk macam tu
Okay, and then show, awak kena show kat sini moment dipole dia. Moment dipole dia cari tau. So, ni partially negatif, ni partially positif. Apa saya sebut ni cari. Okay, ni pun partially negatif. Kenapa dia partially negatif? Cari. Ni negatif, ni negatif. Kat sini dia akan ada moment dipole. Moment dipole dia akan pi ke negatif. Macam tu. Cari. Why? Okay, saya dah bagi jawapan ni. Why? Okay, lepas tu moment dipole dia nanti bila awak dapat, mu dia sama dengan kosong. Why mu dia sama dengan kosong? Cari. Okay? So, itu sajalah untuk buat apa dia assignment. Dapat? Boleh membantu? Boleh. Boleh. Ya. Ya. Awak dah buat kelawit semua. Okay, dapat. Dia ulang balik yang momen dipole tadi tu. Di mana? Yang dekat partially tu negatif tu. Ni, yang ni Ha. Fosforus dengan klorin, fosforus kumpulan 15. Okay. Dalam periodic table, siapa yang makin ke kumpulan 18, dia punya electronegativity dia makin tinggi. Maksudnya kebolehan untuk tarik elektron tinggi. Tarik elektron tinggi. So antara fosforus dengan klorin, fosforus duduk tang ni, klorin duduk sini. Fosforus kumpulan 15, klorin kumpulan 17. So klorin dengan fosforus, klorin lagi kuat tarik elektron. So bila dia kuat tarik elektron, dia akan jadi partially negatif. Yang kurang tarik elektron dia akan jadi partially positif. Dapat tak? So that's why lah fosforus partially positif, dia kurang tarik elektron. Klorin dia partially negatif, dia senang untuk tarik elektron. So tanda siapa elektron yang kat bonding ni tends to tertarik kepada siapa. So kan kat bonding ni ada elektron kan. So elektron ni banyak pi dekat klorin lah. Sebab klorin kuat tarik elektron. Dia macam magnet. Okay, dia kuat tarik elektron. Dapat tak? So bonding dia, kat bonding ni, dekat sini, bukan kat situ lah, kat sini ni. Ni, bonding dia adalah kita panggil dia polar. Dia ada polar bond. Sebab dia ada bonding dia boleh tarik elektron. Dia adalah polar bond. Tapi keseluruhan molekul ini, okay, PCl5 adalah molekul dia adalah non-polar. Non-polar molekul. Bonding dia polar, tapi molekul dia tak polar. Okay, cari kenapa begitu. Okay. Dapat tak? Bonding dia polar sebab dia boleh tarik elektron, tapi keseluruhan molekul ini tidak polar. Kenapa dia tidak polar? So yang tu awak kena cari. Dapat? Okey, dapat. Okay. So dah lebih masa dah ni. Okay, faham Membantu awak? Bantu. Ya. Membantu. Thank you, madam. Okay, so saya nak sekarang awak buat. Saya bagi Thank masa you, sampai minggu depan. Boleh? Untuk siapkan assignment. Hari Ahad. Ahad minggu depan. Ya. Boleh? Baik. Boleh. Okay tak? So tak payah hantar hari ni. Boleh. Hari ni buat Thank you, madam. Thank you so much. apa yang patut buat. Patut betulkan. Okay, boleh? Boleh. Boleh. Okay? Boleh, madam.